Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar Sains Tahun 4 dalam tema Sains Bahan dalam topik sumber asas bahan dalam tajuk sifat bahan. Selamat datang ke channel Ina Sudin. Saya Cikgu Azlina Sudin merupakan guru sains di SK Sungai Danga, Johor Bahru. Jom kita belajar. Dalam tajuk ini, kita akan belajar tentang sifat bahan yang boleh menyerap air dan kalis air, terapung dan tenggelam di dalam air, mengalirkan elektrik dan menebat elektrik, kenyal, mengalirkan haba dan menebat haba serta penembusan cahaya. Jom kita buat pemerhatian. Seterusnya kita pergi kepada sifat bahan yang kedua iaitu kebolehan menyerap air dan juga kalis air. Terdapat beberapa bahan mempunyai kebolehan menyerap air seperti objek di bawah. Apakah yang orang itu buat dalam gambar itu? Okey. Span, dia picit. Kemudian apa yang keluar? Kemudian gambar yang kedua, mari kita perhatikan terdapat juga bahan atau objek yang kalis air. Contohnya seperti dalam gambar di bawah. Agaknya apakah objek tersebut? Kalau hujan, kamu pakai payung. Tak ada payung, pakai baju hujan. Adakah baju kamu di dalam tu akan basah? Tak kan? Kalau tak basah tu maksudnya bahan tersebut adalah kalis air. Seterusnya sifat bahan yang ketiga. Boleh terapung dan tenggelam di dalam air. Terdapat beberapa bahan mempunyai kebolehan untuk timbul di permukaan air. Terdapat juga bahan atau objek yang tidak dapat timbul sebaliknya tenggelam di dalam air. Kamu boleh buat eksperimen ini di rumah dengan menggunakan apa-apa sahaja objek yang ada. Mari kita perhatikan gambar animasi ini. Seterusnya, sifat bahan yang boleh mengalirkan elektrik dan menebat elektrik. Terdapat beberapa bahan yang boleh mengalirkan elektrik atau merupakan konduktor elektrik yang baik seperti objek di dalam animasi di bawah. Dan terdapat juga objek atau bahan yang bersifat menebat pengaliran elektrik seperti dalam gambar animasi di bawah ini juga. Untuk pengetahuan kamu, bahan yang boleh mengalirkan elektrik dipanggil konduktor elektrik, manakala yang tidak boleh mengalirkan elektrik dipanggil menebat, penebat. Kamu perhatikan pada gambar animasi di bawah, sama ada mentol itu menyala ataupun tidak. Jika mentol menyala, itu maknanya bahan tersebut adalah konduktor elektrik. Jika mentol tidak menyala, bahan tersebut adalah penebat elektrik. Banyak kegunaan penebat ni. Salah satunya untuk melindungi kamu daripada terkena kejutan elektrik. Sifat bahan yang seterusnya ialah mempunyai sifat kekenyalan. Terdapat juga objek atau bahan yang bersifat kenyal iaitu boleh kembali kepada keadaannya yang asal selepas ia ditarik, direnyuk atau dilipat. Contohnya seperti gelang getah, spring, tayar. Cuba kamu perhatikan pada gambar animasi ini. Selanjutnya, sifat bahan mengalirkan haba dan menebat haba. Bahan yang mengalirkan haba sangat berguna dalam kehidupan seharian. Ia membantu kita untuk memasak. Dalam bekas tanpa risau ia pecah atau hancur. Sifat bahan begini dipanggil konduktor haba. Kemudian, bahan yang bersifat menebat haba juga sangat penting kerana ia menghalang kita daripada terkena rasa kepanasan. Apabila sesuatu objek dipanaskan,
Sifat bahan ini dikenal sebagai penebat haba. Contohnya kamu boleh lihat pada gambar di bawah. Ada orang tengah masak air. So, dia masak menggunakan periuk. Periuk tu diperbuat daripada logam dan pemegang diperbuat daripada plastik ataupun kayu. Plastik dan kayu ni menghalang kita daripada rasa panas yang dialirkan oleh haba. Manakala logam pada periuk pula, dia boleh menyebabkan haba panas daripada api mengalir ke seluruh periuk. Sifat yang seterusnya iaitu penembusan cahaya. Ada bahan yang mempunyai sifat penembusan cahaya yang dipanggil legap, lut cahaya dan lut sinar. Okey. Kalau tak faham, mari kita lihat satu persatu. Untuk objek ataupun bahan yang legap, ia tidak membenarkan sebarang cahaya menembusinya. Okey, kamu nampak tak gambar di bawah tu? Kalaulah legap, awak nampak tak muka budak tu? Tak nampak kan? Terus tak boleh. Objeknya seperti kayu, besi, apa lagi tu? Benda yang tebal lah, cardboard ke. Kemudian kita pergi kepada lut cahaya pula, membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. Nampak tak muka budak perempuan tu? Nampak sikit-sikit sama-sama je kan? Okey, contoh bahan-bahan yang lut cahaya ni seperti beg plastik berwarna, macam pinggan, apa nama tu? Pinggan plastik kan? Kemudian ada seperti tingkap rumah awak yang ada color-color tu. Kain. Okey. Kemudian kita pergi kepada lut sinar. Lut sinar membenarkan kesemua cahaya menembusinya. Semua contohnya seperti bekas botol mineral, air mineral, cermin mata, apa tu? Cermin tingkap kereta. Cuba bayangkan kalau cermin tingkap kereta tu legap. Nak nampak apa kat depan ni kan? Betul tak? Cuba tengok gambar di bawah tu, lut sinar, keseluruhan muka budak ini kelihatan. Sebagai ulang kaji, mari jawab semua soalan di bawah. Kesemua jawapan ada di dalam slide yang saya paparkan. Apakah maksud perkataan di bawah? Legap, lut cahaya, lut sinar. Soalan yang kedua, berikan 2 contoh objek yang boleh tenggelam. 2 contoh ya. Yang ketiga, apakah maksud konduktor haba? Dan yang keempat, objek yang boleh kembali ke bentuk asal disebut apa? Sila tulis semula soalan dan jawapan di bahagian buku yang bergaris, kemudian hantar kepada saya secara personal di Telegram untuk disemak. Selamat menjawab. Sekian, terima kasih.